Engkau duduk di Azhar daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, engkau tak faham apa makna tariqah. Ni pelik lah. Nak balik besok dah engkau ni, tak tahu apa makna tariqah. Orang akan bertanya kepada kita, tariqah. Tariqah ni ialah, kalau kita nak terjemah dalam bahasa mudahnya ialah, boleh juga terjemah jalan, boleh juga terjemah cara, boleh juga terjemah kaedah, metodologi, boleh juga terjemah praktikal terhadap teori. Itu tariqah. Sempat ke? Ada seorang kawan saya tu masa belajar di Mesir. Dia tahun 4. Kemudian dia pergi tanya seorang doktor pensyarah Universiti Azhar tu. Dia kata, Syekh, ma hiya tariqah? Ya, aku nak tahu, boleh tak kamu cerita pada aku ni apa makna tariqah? Syekh tu tanya dia balik, anta sanah kam? Sanah kam, orang Arab Mesir dia tanya macam tu lah. Tahun berapa engkau ni? Dia kata sanah rabi'ah. Ya, tahun 4. Dia kata engkau duduk di Azhar daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, engkau tak faham apa makna tariqah. Ni pelik lah. Jadi Syekh tu rasa pelik. Engkau ni tahun berapa? Kalau kita kata sanah ula, tahun pertama, tu boleh lah. Ya, baru ni sanah rabi'ah, tahun 4. Nak balik besok dah engkau ni, tak tahu apa makna tariqah. Maka salah satunya, tariqah ni ialah, yang disebutnya ialah, tariqah ni praktikal kepada teori. Contohnya, kalau kita belajar dalam bahasa biasa, kita ada syariat. Hidup ni mesti dengan syariat. Lepas syariat, dia ada tariqah. Apa makna tariqah? Tariqah itu kaedah praktikal beramal dengan syariat. Saya buat contoh begini. Salah satu hidup bersyariat ialah solat. Solat ni adalah suatu kewajipan dalam syariat Islam. Maka kena belajar syariat solat ni. Apa makna syariat dalam bahasa mudah? Peraturan-peraturan umum. Salah satu hidup ni kena solat. Syariat menetapkan solat. Sebelum nak solat, belajar teori yang telah ditetapkan oleh syariat. Bagaimana nak solat. Sebelum solat, semasa solat, selepas solat. Sebelum solat nak kena apa? Ada wuduk. Kena mandi kalau masih berjunub. Apa lagi? Tempat solat nak kena bersih. Menghadap kiblat. Ya, jangan ikut suka nak menghadap kan. Macam ke sini boleh? Boleh. Mayalah sini. Kebetulannya mudah ke sini. Tak boleh. Ya, cari kiblat. Itu syariat. Kemudian belajar solat. Solat ada berapa? Ada 13 rukun. Rukun pertamanya apa? Rukun keduanya apa? Solat sebelum rukun dia ada sunat. Ada sunat. Sunat tu sunat sebelum solat. Sunat semasa solat. Sunat selepas solat. Belajar. Habis macam mana nak solat? Macam mana nak solat? Dah tahu dah semua kan? Syarat sah, syarat batal, rukunnya, sunatnya. Sunat pula ada 2, sunat muakkad, sunat biasanya. Macam mana nak solat? Maka guru kita berdiri kat depan, maka dia tunjuklah cara solat. Pertama, takbiratul ihram. Macam mana nak baca takbiratul ihram? Nak sebut daripada huruf alif sampai huruf ra. Kemudian masa takbir ihram, yang wajib, takbiratul ihram tu wajib. Sunatnya apa? Sunatnya angkat tangan. Angkat tangan paras mana? Yang inilah namanya tariqah. Kaedah praktikal yang ditunjuk oleh seorang guru terhadap teori syariat tentang solat. Maka bila mana berhimpun antara syariat dengan tariqat, teori dan praktikal, kita pun akan dapat hakikat solat yang sebenar-benarnya macam ni. Secara teori dan praktikal. Boleh. Itulah tariqah. Kaedah praktikal terhadap satu-satu teori amalan dalam kehidupan kita. Amalan ini ada 2. Ada amalan zahir, ada amalan batin. Amalan zahir, tengoklah solat, puasa, tahan makan, zahir kan. Ada amalan batin merujuk pada hati. Kalau amalan zahir ni, dia perlu kepada ilmu fiqh. Belajar fiqh, nak solat kena belajar fiqh. Belajar taharah. Tapi kalau ilmu yang dalam ni, ada 2 ilmu. Satunya ilmu tauhid, yang kedua ilmu tasawuf.
Ilmu tauhid bicara tentang iman. Ilmu tasawuf bicara tentang kesempurnaan kepada iman itu. Ilmu tauhid belajar tentang tauhid, mengesahkan Allah. Ilmu tasawuf menyempurnakan keesaan kepada Allah. Dari sudut mana? Dari segi menyempurnakan diri sebagai seorang hamba kepada Allah. Ilmu itu ilmu tasawuf. Bila mana belajar ilmu tasawuf, macam mana nak beramal dengan ilmu tasawuf? Melalui tariqah, praktikal kepada ilmu itu. Mana? Maka ada seorang guru yang membimbing praktikal. Sebagaimana dalam bidang fiqh nak solat, kena ada guru bimbing kita macam mana nak solat. Nak angkat paras mana? Dia tunjuk. Kemudian lepas angkat nak letak kat mana? Atas dada, atau atas dada bawah pusat, atau bawah pusat. Maka mazhab Syafi'i bawah dada atas pusat. Mazhab Maliki atas dada. Mazhab Hanafi mazhab yang mula-mula. Mazhab yang pertama Imam Abu Hanifah. Kan? Mazhab Hanafi mula-mula sekali. Dia wafat pada tahun 150. Pada tahun 150 itulah lahirnya Imam Syafi'i. Dia dah mati dah Imam Syafi'i lahir. Tapi dia ni kalau angkat tangan, dia letak kat mana? Bawah pusat. Yang ni dalam bidang fiqh namanya apa? Dalam bidang fiqh namanya mazhab. Apa makna mazhab? Mazhab ini ialah hukum-hukum yang telah dirumuskan oleh para mujtahid untuk beramal dengan ilmu fiqh. Imam Malik guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik, Allah Akbar, letak tangan atas dada. Satu keadaan dia lepas tangan tu, lepas. Allah Akbar, lepas. Datang Imam Syafi'i, bawah dada atas pusat. Belah kiri sikit. Sebab hati duduk belah kiri. Itu apa tu? Mazhab. Nanti orang tanya pula, ni orang yang nak kelentung orang ni. Nabi tu ikut mazhab mana? Ni orang tak faham. Soalan tu pun dia tak faham soalan dia. Kalau dia tanya soalan tu, dia menampakkan dirinya tu tak faham. Walaupun dia seorang ustaz. Tak payah kita cerita lain kali. Itu dalam bidang fiqh. Dalam bidang tasawuf, dia ada tariqah. Maka itulah yang keluarnya tariqah alawiyah, tariqah syaziliyah, tariqah naqsyabandiyah. Mengikut guru yang membimbing praktikal itu. Boleh? Okey tak ni? Nanti tanya lagi. Tak apa. Kalau selagi mana tak faham, tanya je lah. Saya pun akan cakap apa yang saya faham. Yang saya tak faham, saya belajar lagi.